قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Taubat ialah permulaan jalan bagi orang yang menghendaki akhirat yang selamat. Ianya taubat wajib bersegera. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin, taufik, hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung bacaan kitab 20 Sifat Hati yang Keji dan Terpuji, disusun oleh Sahibus Samahah Timbalan Mufti Negeri Kelantan Haji Nik Abdul Qadir Nik Muhammad. Kita masih dalam fasal yang pertama daripada bab yang kedua, iaitu sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh syarak. Yang pertamanya ialah perbicaraan berkenaan dengan taubat. Jadi kita dah sebut dalam beberapa pertemuan yang lepas, rukun-rukun taubat ada yang 3, ada yang 4. Yang 3 dosa-dosa kita yang berkait dengan Allah Ta'ala semata-mata. Kita ambil rasuah, kita makan riba, minum arak, berjudi, ataupun melibatkan akidah yang salah, maka tu dosa kita dengan Allah Ta'ala. Ataupun yang melibatkan sifat hati, kita ada riya, ada ujub, ada takabur, ada hasad dan sebagainya lah. Tu dosa kita dengan Allah Ta'ala. Maka kalau dosa kita dengan Allah Ta'ala, 3 rukun yang dia sebut di atas tu. Tapi kalau dosa melibatkan anak Adam, melibatkan manusia juga, maka tambah satu lagi rukun, iaitu kita kena hantar balik kalau kita ambil barang dia, atau minta halal kalau barang tu tak ada dah di kita, maka minta halal. Atau ganti barang tersebut, nak pulangkan barang tak ada dah, maka tuan dia kata gantilah. Ataupun barang masih ada lagi, cuma lama sangat dah kita ambil barang dia, minta maaf dengan dia ataupun minta halal, dia pun kata tak apalah, lama sangat dah barang tu duduk dengan engkau, kira aku halal je lah. Selesai dengan dia halal kan. Tapi kalau dia kata walaupun lama, ganti pun dia tak nak, dia nak yang asal juga, dan yang asal tu masih ada lagi dengan kita, kena hantar yang asal. Ikut tuan punya untuk pemilik tu. Ikut pemilik tu nak macam mana. Kalau dia kata tak apalah, barang lama dah, kira halal aku bagi padamu, selesai. Tapi kalau dia kata dia nak juga walaupun lama dah, sebab ada sentimental value ke dipanggil, istilah dia.
Maka kita kena hantarlah, walau puluh tahun dah barang tu duduk dengan kita. Tapi kalau barang yang kita ambil tu tak ada dah, hilang dah daripada kita sendiri pun tak ada dah barang tersebut, ataupun kita jual, bayar ganti rugi. Kalau dia tak halal, maknanya kena bayar ganti rugi. Kalau dia halal, maknanya selesai situ. Tu kalau melibatkan anak Adam, tambah satu lagi rukun, 3 tu tengoklah. Orang yang kita buat zalim dulu pada dia tu, dia nak macam mana? Dia nak suruh pulangkan ke? Dia nak suruh setakat minta halal pun tak apa dah? Ataupun dia nak suruh ganti? Tengoklah. Macam mana tuan tu. Ada satu lagi jenis dosa yang melibatkan kefarduan. Dosa tu dengan Allah Ta'ala juga, tapi melibatkan kefarduan. Benda fardu, benda wajib. Maka 4 juga rukun dia. 3 yang atas tu, yang keempat rukunnya ialah wajib qada. Wajib qada. Tu yang keempat. Kalau semayang kita tinggal, wajib qada semayang tersebut. Kalau puasa kita tinggal, ni cerita ni tinggal tanpa uzur lah. Kalau tinggal dengan sebab uzur, tak apa. Tinggal dengan sebab uzur, semayang, memang Allah Ta'ala haramkan perempuan tu daripada semayang 7 hari, 8 hari ataupun lebih ataupun kurang, mari ataupun nifas. Allah Ta'ala sendiri yang mengharamkan dia semayang, maka dia tinggal tak apalah. Bahkan kalau dia semayang dalam keadaan dia uzur tu pula jadi dosa, maka tak apalah dia tak semayang. Ni cerita ni semayang yang ditinggal tanpa uzur, atau puasa yang ditinggal tanpa uzur. Boleh jadi juga zakat tak bayar. Tu macam-macam tu kefarduan. Maka kalau melibatkan kefarduan, dosa tu dosa dengan Allah. 3 rukun yang atas, tambah satu lagi rukun, iaitu kena qada. Gitu. Tengoklah dosa masing-masing. Sebab dia permulaan jalan. Imam Ghazali kata, tak selesai dosa ni, amal ibadat tak qabul. Amal ibadat tak qabul. Dalam kitab ni dia bahas pendek. Tuan-tuan nak tengok perbahasan panjang bab taubat, buka kitab Minhajul Abidin. Dalam tu dia bahas panjang aqabah yang kedua. Bonggol yang kedua, menghalang manusia sampai pada Allah Ta'ala. Selepas aqabatul ilmi, yang kedua aqabatul taubah. Dalam Minhajul Abidin dia cerita panjang lebar berkenaan dengan taubat ni. Kita ada dosa di bahagian mana? Dosa kita dengan Allah Ta'ala. Dari segi mana dosa kita dengan Allah Ta'ala? I'tiqad, katakanlah. Tidak pegangan yang sebenar ahli sunnah wal jamaah lagi. Nak kena betul. Apatah lagi aku tak tahu yang mana satu ahlu sunnah, yang mana satu tidak ahlu sunnah. Yang mana satu pegangan yang betul, yang mana satu pegangan yang salah. Tu ngaji pun tak lepas lagi dia. Kena pergi ngaji biar kena mana akidah yang betul, mana pegangan yang betul, mana pegangan yang salah. Bila tahu pegangan begini salah, baru boleh taubat. Kalau tak tahu macam mana nak taubat, duk berasa pegangan betul lah. Bila ngaji baru tahu pegangan begini salah rupanya. Salah tu tengoklah, salah besar kau salah kecil pada pegangan. Salah besar tak sedar keluar daripada agama. Kalau salah tu tak besar, jadi dosa besar, fasik. Sebut tu dalam pertemuan-pertemuan yang lalu.
Begitu juga, jangan tengok pada akidah saja, tengok pada dosa-dosa lain yang kita buat. Kita duk makan riba ke? Ada ke muamalat kita dengan bank melibatkan riba? Ataupun pernah sebelum ni ambil rasuah? Ataupun pernah sebelum ni zaman muda-muda dulu duk main bola kan? Bayar setiap orang keluarkan duit RM10. Setiap kepala. Satu tim berapa orang? Bola? 11. Satu tim 11. Maknanya 22. 22 orang, setiap orang bayar RM10. Siapa menang dia dapat judi. Tu ingat dalam bab main ada judi. Cuma ada kaedah muhallil dia panggil. Tu ngaji dalam fiqh tu. Baru tahu, judi rupanya. Kita pakat bayar, kecuali duit bayaran tu bukan untuk hadiah, bayar sewa kod, bayar sewa bayaran untuk sagu hati pengadil, ataupun beli bola ke dan sebagainya. Tu tak apa, untuk hadiah, siapa menang dia dapat. Serupa judi dah, memang judi pun. Tu dalam kitab fiqh dia sebut bab bermain tu. Cuma nak sebutnya, kalau kita ada dosa-dosa tu, kena taubat pada Allah Ta'ala, 3 rukun yang atas tu. Lepas tu, tengok pula, takut-takut, tak ada dah bahagian ribanya, tak terlibat kita, rasuah, tak terlibat judi, minum arak, zina, tak terlibat semua tu, i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah dah. Comel lah kau dah tu. Tengok satu lagi, takut hati kita ada sifat mazmumah. Ada riya, ada ujub, ada takabur, ada hasad, ada apa lagi? Macam-macam lagi 10 sifat mazmumah yang dibilang dah sebelum daripada ni tu. Ada lagi di hati kita, maka amalan tak diterima oleh Allah Ta'ala. Wajib taubat pada Allah Ta'ala. Kalau tak ngaji, boleh tahu. Diri kita tak ikhlas. Diri kita ada hasad, diri kita ada takabur, diri kita ada ego lah orang panggil. Tu, kalau tak ngaji boleh tahu itu. Tak tahu. Bila tak tahu, duk semayang, duk itu, duk ini dan sebagainya lah, buat amal. Tak kabul di sisi Allah Ta'ala. Tu benda bahaya. Tak ngaji berasa sedap dah. Ngaji baru tahu banyak cacat celah lagi ada. Tak sempat pun nak peduli dengan cacat celah orang ni. Sehari dua ni duk peduli cacat celah orang ni. Tak pandai bercakap Arab rupanya lah. Benda tersebut pun dikira sebagai aib juga. Dah kita orang Melayu. Macam mana? Tak pandai cakap Arab. Memang kita orang Melayu. Fasih bahasa Melayu lah. Kita mengaji daripada tadika sampai ke universiti. Bahasa Inggeris. Kadang-kadang bahasa Inggeris broken juga kita. Orang putih betul-betul dengar. Ni orang bahasa orang putih ala Melayu ni dia kata. Muntah ngaji bahasa Inggeris kau. Aku mengaji daripada tadika lagi. Celek-celek mata tu. Good morning dah mau ajar. Tapi sampai umur sekarang tak pandai-pandai pun skipping je pandai. Pelik apa bukan bahasa kita. Yang peliknya baca kitab Arab tak faham. Nama ustaz. Yang tu pelik tu. Nama ustaz tapi baca kitab Arab tak faham. Nak ceritanya ialah duk pelekeh orang, duk hina orang tu, semua tu melibatkan penyakit batin belaka tu. Lepas tu tak mengaji, tak berasa tu sifat mazmumah. Sedangkan dia adalah dosa. Apatah lagi melibatkan mengumpat. Mengumpat masuk melibatkan anak Adam tak? Kalau hasad, setakat duduk dalam hati kita, dia menghapus amal ibadat, pahala kebajikan kita habis. Tapi bila melibatkan hasad yang sampai ke tahap keluar daripada hati kita, maka tu melibatkan dosa dengan anak Adam lah.
Kezaliman adalah kita buat. Siapa lagi bertemu dengan dukun, dengan apa? Dengan sami Buddha, minta tangkai supaya orang ni kena itu, kena ni. Tu melibatkan anak Adam. Kena tambah satu lagi lah rukun, iaitu rukun yang keempat. Semua tu tuan-tuan dia kata, taubat ialah permulaan jalan bagi orang yang menghendaki akhirat yang selamat. Dia adalah penyelesai dia. Nak selamat di akhirat, taubatlah. Kalau pergi dengan tak taubat, dosa banyak. Dengan Allah Ta'ala bagai-bagai jenis dosa. Dengan anak Adam pun bagai-bagai jenis dosa. Pergi ke akhirat dalam keadaan tak selamat. Anak Adam akan tuntut balik dosa kita dengan dia. Kita ambil barang. Barang tu, barang siapa pun kita tak tahu. Contoh apa? Ambil selipar orang ni. Turun masjid ni ambil selipar orang. Berkenan kita dengan selipar tu ambil. Kita yang ambil tu, tak tahu tu selipar siapa. Sebab kita tengok selipar dalam banyak-banyak tu ada satu selipar yang ada brand dia, ada nama dia. Lama dah kita duk cari selipar yang nama ni. Duk tengok nak beli tak mampu. Tengok-tengok ada di masjid. Waktu apa? Waktu subuh seperti Jumaat. Macam-macam lah orang ramai lagi. Kita pun ambil selipar tu. Tak tahu siapa punya tu. Macam mana nak selesai? Tu dosa dengan anak Adam. Maka ulama ajar pada kita bila mari satu masa kita mari insaf, mari sedar. Sebab ngaji tahu tu dosa, salah, nak hantar balik, kita pun tak tahu tuan dia siapa. Ataupun yang kita ambil tu tak ada dah, rosak lama dah kita ambil. Maka kita kena cari nilai barang tersebut berapa. Harga dia katakanlah 250 sepasang tu. Maka 250 tu kita gunalah untuk derma ke mana-mana, niat pahala pada empunya barang tu. Dengan tujuan, bila siapa di akhirat nanti, Allah Ta'ala akan panggil dua-dua, tak selesai. Sebab atas dunia kita tak bertemu dengan dia untuk minta maaf. Minta halal lah minta maaf ni. Ataupun hantar balik, ataupun ganti. Tiga tu tak buat tu pada anak Adam tu. Maka di akhirat mesti kita kena temu dengan dia di depan Allah Ta'ala. Maka kita dah buat dulu atas dunia. Kita bayar harga nilai dia. Kita sedekah niat pahalanya bagi kepada Tuan empunya barang. Dengan harapan bila kita pergi ke akhirat nanti, kita beritahu pada Allah, aku dah sedekah pahala pada dia. Jadi Allah Ta'ala kata, ambil pahala ni, dia sedekah dah padamu dulu atas dunia. Cukup ke tak cukup? Kalau dia kata, tak apa lah. Beres dah dia sedekah dah pahala tu, dengan nilai harga barang aku dulu, maka tak apa, selesai. Kalau dia kata, tak nak gitu, nak selesai cara lain juga, maka keadilan Allah Ta'ala menunggu kita. Tu cara, sebab tu melibatkan anak Adam ni rumit sangat. Sebab tu mikir biar 10 kali, lebih 10 kali kalau nak buat sesuatu tu melibatkan anak Adam. Baik. Jadi dia kata nak selamat, biar kita taubat dulu sebelum pulang kepada Allah Ta'ala. Tu permulaan jalan bagi orang yang nak selamat di akhirat nanti. Baik. Kemudian muallif kata, ianya taubat tu wajib bersegera. Satu, taubat tu wajib. Yang kedua, bersegera tu juga wajib. Kenapa hang kita? Taubat tu sendiri, ijma' ulama mengatakan wajib, ittifaq ulama. Hukum dia bukan sunat. Wajib bertaubat daripada dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, sunat taubat. Tu ulama sebut dah tu. Maknanya kalau tak taubat pun banyak jalan-jalan amal soleh yang kita buat boleh menggugurkan,
boleh jadi kafarah. Banyak kata kafarah yang disebut dalam Quran, dalam hadis, tu mengkafarahkan ataupun membatalkan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar berhajat kepada taubat. Dia tak cukup dengan kita buat amal soleh. Kan dalam hadis-hadis ada duk sebut, kita ambil wuduk, maka berguguranlah dosa dengan titisan air wuduk tu. Bila kita bersalaman sesama saudara Muslim, maka berguguranlah dosa di celah-celah jari tu. Dosa mana tu? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, ayat Quran sebut, tubu ilallahi taubatan nasuha, dalam surah At-Tahrim sebut. Perintah tu fi'il amar tu. Tubu ni, orang mengaji bahasa Arab tahu ni fi'il amar. Fi'il satu kata kerja yang memerintah, yang suruh kita bertaubat. Taubat tu pula taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Maka taubat tu sendiri wajib hukum dia. Lepas tu bukan setakat taubat tu hukum dia wajib, bersegera tu pula wajib hukum dia. Contoh, kalau kita tak semayang, contoh, dosa kita dengan Allah Ta'ala tu, tapi meninggalkan kefarduan, kita tak semayang tanpa ada uzur. Semayang ni, dia bila masuk waktu, dia ada waktu, masuk maghrib 7.28, Isyak 8.39. Baik, itu waktu dia. Itulah waktu yang kalau kita tunaikan dalam tempoh waktu tersebut, maka dia kira sebagai adaan solat tu. Kita tinggal semayang tu bukan kerana sengaja, tapi tertidur contohnya. Tertidur. Maka kalau kita tertidur, tidurnya sebelum asar, jangan tidur lepas maghrib. Tidur masuk waktu, dah berdosa lah kita tahu pula diri kita. Kalau jenis tidur, aku tak sedar dah sebelum masuk isyak. Kita tahu dah perangai kita gitu. Maka tidur kita tu dosa dah. Ni dah ni, tidur sebelum asar ni. Pukul 5 tidur, pukul 6.30 balik sampai rumah tidur. Asar semayang dah. Niatnya nak bangunlah, bunyi orang azan maghrib, nak bangun semayang maghrib. Maka kita pun tidur, bangun-bangun pukul 9. Jaga-jaga pukul 9. Yang ni, tak apa. Qada lambat-lambat pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita bukan sengaja tinggal dia. Yang ni masuk dalam hadis Nabi yang Nabi sebut. Man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Gitu lebih kurang hadis dia. Siapa-siapa yang tidur sehingga dia meninggalkan solat, an tu dipanggil an lil mujawazah ataupun an lil matruk. Maknanya siapa meninggalkan solat ataupun dia terlupa solat, terlupa sungguh-sungguh, tak tidur pun, terlupa. Duk berasa macam semayang dah. Lepas masuk isyak terbaru ingat, tak semayang ni. Bila ingat balik, memang betul tak semayang. Tak apa. Dia tak perlu bersegera. Sebab apa? Kita tak sengaja. Baik. Jadi semayang ni, dia ada waktu. Saya sebut tadi. Bila masuk waktu, maka sunat bersegera. Sunat je bersegera. Tapi bila dia sampai di hujung dah, kita tak semayang lagi. 8.39 isyak. 8.35 dah kita tak semayang lagi. Pada masa tu bukan sunat bersegera, wajib bersegera. Baik, tu dua keadaan dalam waktu.
luar daripada keadaan, andai kita tinggal tu tak sengaja, tak apa, tak bersegera pun. Bila kita terjaga daripada tidur ataupun baru teringat kita tak semayang lagi, maka nak qada bila yang terlepas tadi tu, nak qada nanti maghrib malam esok, tak apa, sebab kita tak sengaja. Tapi kalau kita sengaja tinggal dia, dengan sebab kita malas, dengan sebab kita saja-saja malas sembahyang, malas puasa, maka perlu bersegera menunaikan ataupun mengqadakkan sembahyang tersebut. Maknanya bila kita mari sedar, mari insaf, nak bertaubat pada Allah Ta'ala, maka pada masa tu juga kita perlu bertaubat pada Allah dan tunaikan sembahyang yang kita tinggalkan tu. Abaikanlah pendapat-pendapat yang apa? Yang picisan-picisan yang mengatakan tinggal dengan sengaja tak payah qada. Adapun tinggal dengan sebab tak sengaja kena qada. Sebab apa? Tak sengaja ada hadis, sengaja tak ada hadis suruh. Bijak juga dia. Dia bercakap tu pun ada sandaran juga daripada ulama, tapi pandangan minoriti yang dia ajar pada masyarakat sedang molek kalau masyarakat tu orang yang pemalas dah kena dengan nafsu. Padahal ulama pak mazhab kita mengatakan bahawa tinggal dengan sengaja wajib qada. Pendapat picisan je daripada adalah ulama yang sebut itu. Cuma ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah pak mazhab, walaupun hadis yang saya bacakan tadi tinggal dengan sebab tertidur ataupun terlupa, yang tu Nabi kata kena semayang bila mu bangun tidur ataupun mu ingat mu tak semayang lagi. Benda tu duk berlaku di Nabi sendiri. Tak terjaga subuh, bangun-bangun cerah dah matahari naik, maka Nabi pun semayang. Para sahabat Nabi sebut hadis tersebut, maka Nabi semayang subuh dengan para sahabat. Tapi dalam bab tinggal dengan sengaja tak ada hadis pun. Dengan sebab itulah dia kata tak payah qada. Adapun ulama kita ulama kita pak mazhab mengatakan kalau yang tinggal dengan tak sengaja tak berdosa. Meninggalkan solat dengan tak sengaja. Tidur. Lepas tu tidur tu pula ataupun terlupa tu pula, tak semayang tu sampailah kita mati. Tak ingat-ingat dah lepas tu. Tak semayang lagi maghrib malam ni. Tapi duk berasa semayang dah. Berlalulah hidup kita gitu. Tak semayang satu malam ni maghrib. Sebab memang tak ingat sampailah ke mati. Tak berdosa kita. Tak akan dicatat sebagai dosa besar. Semayang ni, sekali kita tak semayang fardu dengan sengaja, nama dicatat atas pintu neraka. Satu fardu. Jangan duk anggap senang, relax je. Satu fardu tak semayang, nama ada atas pintu neraka. Masalakakum fi saqar. Tu, neraka saqar tu. Khusus untuk orang yang tak semayang tu. Jawab pun, qalu lam nakum minal musallin. Tak semayang dulu. Tu tengok. Nabi sebut, yang tinggal dengan tak sengaja pun syariat ataupun Nabi sebut dalam hadis suruh qada. Kalau tinggal dengan sengaja ni mimbabi aula lah. Orang KL panggil apa? Sementelah. Tak kita? Sementelah lah kena qada sebab tinggal dengan sengaja. Ulama buat bandingan macam mana? Gini. Ayat Quran sebut wala taqul lahuma uffin. Fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu sama sekali berkata pada mak. Tak ada dalam Quran, dalam hadis sebut tampar. Tak ada. Sepak, terajang, bunuh.
Dia sebut dalam Quran, je. Maka ulama kata, kalau pun tak boleh dah, apatah lagi tampar, apatah lagi terajang, apatah lagi bunuh, apatah lagi jawab, maki, caci, marah dengan kalimah mimbabi aula dipanggil. Tu dipanggil sementelah lagi. Itulah ulama ambil faham gitu, dipanggil qiyas aulawi dipanggil. Dok yang ni pok picisan ni duk bawa dalam masyarakat gitu, tinggal dengan sengaja Nabi tak suruh qada, mimbabi aula lah kena qada sebab tu dosa. Dosa kita dengan Allah Ta'ala meninggal satu fardu. Sebab tu bila kita meninggalkan satu fardu, sini dia kata wajib bersegera. Bila sebut wajib bersegera, maknanya tu yang keluar hukum haram sembahyang sunat. Bukan sebab kita bangun sembahyang sunat 2 rakaat tu haram dah. Kalau gitu aku duduk sandar dinding. Sebab apa? Sebab nak sembahyang sunat haram. Aku duduk sandar dinding. Bukan sebab sembahyang sunat tu haram. Sebab menangguhkan qada yang fardu tu haramnya. Orang mengajar dia, dengar sekejap dia keluar. Dengar orang sebut betul-betul. Bukan haram sebiji pada sembahyang sunat tu, tidak. Haram dia ialah bila kita tangguh sembahyang qada kita tu. Gi sembahyang sunat. Kita ada sembahyang sunat sekarang ni. Sembahyang fardu yang kita tinggal dengan sengaja dulu. Boleh jadi dengan sebab kita balik dulu, kita tak ambil berat pun tentang sembahyang dulu, kita tak sembahyang. Sekarang ni kita ada sembahyang qada, wajib segera ni. Tapi kita berhenti sekarang ni sebab kita nak ngaji satu ilmu fardu ain. Tak apa. Tapi kalau kita nak dengar orang ceramah bukan ilmu fardu ain, kita kena qada sembahyang kita. Ibaratnya gitu agama aja. Bersegera tu maksudnya gitu. Tak boleh senggang. Lepas 2 rakaat subuh, 2 rakaat subuh. Lepas 2 rakaat subuh, 2 rakaat subuh. Maknanya kita tak semayang sebelum ni subuh je. Sebab apa? Kita jenis orang yang payah nak bangun. Lepas tu capur pula dengan malah bangun semayang subuh. Sejuk-sejuk sedap tidur. Maknanya lepas 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kena gitu sepatutnya. Selagi mana tak habis yang fardu, selagi itulah semayang fardu tu. Orang duk semayang tarawih, kita semayang subuh. Orang 2 rakaat tarawih, kita 2 rakaat subuh. Tak apa. Tak payah kunut. Tak apa. Kunut bukan wajib pun. Bukan rukun daripada dalam semayang subuh pun. Lepas tu, kalau nak baca kunut juga ustaz, saya rasa bersalah kalau tak baca kunut. Bacalah kunut, tak payah angkat tangan. Baca kunut pendek. Allahumma ufirli ya ghafur. Dia rukun. Dia tidak. Kita pun Allahumma ufirli ya ghafur. Dia pun tunggu sujud. Kita tunggu sujud. Dah kunut dah tu kita tu. Sebab kunut ada puji, ada doa. Pendek je. Ada puji. Allahumma ufirli tu doa. Ya ghafur tu puji. Tu dipanggil kunut dah tu. Jadi kita nak baca kunut juga. Orang sembahyang tarawih 2 rakaat. 8 rakaat orang tarawih. 8 fardu subuh dah kita qada. Sebab kita nak semayang sunat tak boleh, kita ada qada. Orang lain tak apalah dia semayang sunat. Ni ada yang jenis tak boleh semayang sunat, dah gitu kita duduk sandar saja. Nak semayang sunat rawatib, dia kata tak boleh. Ada ustaz kata tak boleh, haram dia kata. Sebab apa? Kita ada semayang fardu banyak lagi tak qada. Tu tak faham nama dia. Bukan suruh duduk sajalah. Bangun dan bangun dan bangun semayang qada tu. Kalau tinggal puasa, maknanya hari-hari puasa. Begitu. Berapa kali Ramadan tinggal tu. Katakanlah sebulan kita tinggal tahun tersebut. Sengaja malah tahun ni nak puasa. Nak raya je tu. Kalau 30 hari, maknanya kena puasa straight 30 hari tu. Dalam setahun 5 hari je tak boleh puasa. 2 hari raya, 3 hari tasyrik, 5 hari je. Lepas tu, selebihnya boleh puasa. Berapa hari kita tak puasa? Tahun ni tak puasa, tahun depan tak puasa. Qada lah. Tiap-tiap hari puasa.
Tak payah buat yang sunat lagi. Sebab apa? Yang fardu tu pahala dia besar. Qada tu pun besar. Kita tak qada tu adalah dosa. Duk sibuk dengan yang sunat. Semua tu habuan nafsu semua tu. Sibuk nak buat yang sunat. Saya nak qiyamul lail. Qada tak habis lagi. Besar qada lah dengan qiyamul lail tu. Besar yang fardu lah dengan qiyamul lail tu. Sebab yang qiyamul lail tu sunat. Ni nak qada isyak, nak qada subuh. Yang wajib ni tak boleh lawan dengan yang sunat. Buka kitab pedoman semayang solat berjemaah tu. Awal-awal lagi sebut dah. Semayang berjemaah. Pahala semayang fardu berjemaah. Tak boleh nak ganti dengan semayang sunat walau buat satu malam. 2 rakaat sampai subuh masuk. Tak boleh bayar pahala semayang fardu berjemaah. Mana-mana fardu pahala jauh lebih besar dengan semayang sunat. Kalau jiwa kita duk nampak yang sunat besar pahala, sehingga yang fardu kita pandang enteng, remeh, buat ala-ala kadar je yang wajib, yang sunat ni buat sungguh-sungguh, jawab dia tu habuan nafsu tu semua tu. Oh, semayang hajat kan. Bila semayang hajat tu dia baca Fatihah pun tak wasal. Baca qata sebab apa? Nantikan Tuhan tak terima hajat aku. Lepas baca Fatihah cari surah pula. Surah apa nak baca lepas Fatihah ni? Ayat kursi orang ajar. Oh, baca ayat kursi. Lepas tu kena baca apa lepas ayat kursi? Tanya ustaz. Bacalah Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Baca Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Ulang. Masuk semayang fardu Fatihah inna a'toina. Fatihah inna a'toina. Tu habuan nafsu tu semua tu. Semayang sunat berlebih-lebih buat. Tapi semayang fardu buat ala kadar tu habuan nafsu dia panggil. Kita kena tipu dalam tak sedar tu. Duk nampak amalan sunat lebih besar daripada yang wajib. Dia ada 2-3 perkara je amalan sunat yang lebih besar daripada yang wajib. Sebut dah hari tu. Memaafkan walaupun sunat, orang pergi minta maaf pada kita ni dalam bab taubat ni. Orang mari minta maaf dengan kita, maka kita memaafkan tu sunat je. Tak nak maafkan tak apa. Minta maaf lah saya buat salah dulu, zaman muda dulu ambil barang awak ataupun buat gitu gini dan sebagainya. Sorry lah, saya tak nak maafkan. Sunat je kita memaafkan. Dia wajib minta maaf. Sebab apa? Dosa besar. Adapun kita sunat memaafkan. Cuma agama kata memaafkan yang sunat tu pahala dia jauh lebih besar berbanding dengan yang wajib tu. Ada 2-3 perkara je dalam syariat kita ni. Yang sunat besar pahala lebih daripada yang fardu. Adapun kalau banding semayang dengan semayang, puasa sunat dengan puasa fardu semayang fardu jauh lebih besar pahalanya. Termasuklah semayang qada, puasa qada itu. Apatah lagi kalau puasa qada ni kalau kita tak catat pula mati kita, dia melibatkan harta pula. Sebab puasa melibatkan fidyah. Ada fidyah. Pas fidyah kita tak puasa katakanlah tahun 2023 tak puasa sebulan. Langkah 2024, langkah 2025, langkah 2026. Setiap langkah secupak. 30 hari 2023 kali berapa tahun? 10 tahun duk langkah tu. Kali berapa cupak? Berapa? 300 cupak kan? 300 cupak. 675 gram satu cupak. Berapa ringgit 1 gram beras murah dia. Beras mahal ke Madani murah dia. Cuma nak sebut contoh tuan-tuan. 300 cupak kena bayar. Anak kita yang menerima pusaka tak tahu kalau kita tak catat. Bagilah dia harta yang kita tinggal. Tu kata kalau kita ada tinggal puasa, maka catat biar orang tahu. Lepas daripada kita mati, ayah ada tak puasa dulu. Masa zaman muda-muda, baru-baru balik, umur belah-belah tahun sekolah menengah. Time tu malah lagi nak puasa, curi-curi tak puasa depan mak ayah buat puasa, belakang mak ayah tak puasa. Tapi tak qada lagi, langkau. Umur 17, start umur 17, mati umur 57. Berapa tahun?
Tu maknanya ada banyak melibatkan harta pula. Anak tak tahu tak apa. Kita yang berdosa. Bila kita tahu, kita beritahu pula pada orang yang apa, yang menerima pusaka kita, yang tu dia kena selesai dulu. Duit tak banyak ayah tinggal. Harta tak banyak ayah tinggal. Ada zakat yang perlu diqada contohnya. Lepas tu nilai. Apa yang dia ada? Aset yang dia ada. Rumah dia ada. Tapi kalau kita nilai rumah ni, habislah untuk bayar zakat-zakat dia yang tak diqada tu. Dengan video puasanya, tak ada lah bahagian waris. Tak ada. Habis kena bayar untuk dia lah dulu. Tu benda-benda gitu banyak melibatkan hukum hakam lagi tu. Cuma perbahasan fiqh tidak di sinilah. Perbahasan kita berkenaan dengan taubat je. Cuma nak sebutnya ialah bila kita tak reti satu perkara, jawab dia kita tak ambil beratlah bab taubat ni. Tapi bila kita tahu betapa payahnya taubat ni melibatkan dosa-dosa yang kita buat, maka kita kena berhati-hati. Kalau di kita terlepas dah anak kita kena ajar. Start dia umur 7 tahun, 10 tahun tu ajar dia semayang biar betul selalu dah. Ajar dia ambil wuduk biar molek selalu. Umur 10 tahun, 11 tahun tu tengok dia ambil wuduk macam mana. Biar betul selalu walaupun dia tak balik lagi. Ajar dia ambil wuduk cantik dah. Nanti bila dia dah balik nanti, dia semayang pun kita tengok dah daripada awal. Abang semayang elok-elok. Jangan semayang laju-laju. Baca Fatihah elok-elok. Baca betul-betul ayah nak dengar baca Fatihah macam mana. Baca tasyahud macam mana. Nanti dia balik pun dia semayang macam tu juga. Tak ada lah isu semayang tak sah. Kita ni boleh jadi ada isu. Sebab apa? Mengaji baru sekarang. Sebelum mengaji ni tak tahu semayang sah ke tidak. Baru pergi dengar Fatihah kita pada ustaz. Ustaz kata, tak sah ni awak baca Fatihah gini. Oh, saya duduk semayang lama dah ustaz. Tak ada pembacaan kita tu dalam kiraat yang muktabarah. Maka tak sah Fatihah kita. Tak sah Fatihah kita. Tak semayang dah jawab dia. Oh, daripada saya balik, saya duduk baca gini ustaz. Oh, jawab dia tak sah lah semayang awak. Kena qada lah. Ataupun puasa kena qada lah. Tu susah. Jadi kita susah dah, kita tahu, kita mengaji. Jangan biarkan anak kita susah. Ajar dia biar beramal betul-betul lalu. Balik tu dengan amalan yang cantik dah. Puasa biar cantik dah, semayang biar cantik dah. Biar dia reti sikit sebanyak berkenaan dengan hukum hakam zakat. Nanti dia ada harta, dia tahu yang ni kena keluar zakat dan sebagainya. Maka tak ada lah dia jadi macam kita melibatkan kerumitan yang berkait dengan taubat ni. Tu besarnya bab taubat ni. Sebab tu dia jadi lama bab taubat ni. Cuma sini pendek. Kalau kita baca saja dia pendek je. Cuma saya perincikan sikit sebanyak. Nak lebih baca dalam kitab besar lah. Baik. Jadi taubat ialah permulaan jalan bagi orang yang menghendaki akhirat yang selamat. Ianya taubat tu wajib. Yakni taubat tu sendiri wajib. Dan bersegera, yakni bersegera taubat tu juga adalah wajib. Kalau melibatkan qada, maknanya bersegera qada tu juga adalah wajib. Baik. Habis firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin. Dia mari dalil sepatah dua daripada Quran dan juga daripada hadis nak beritahu perintah Allah dan perintah Nabi supaya kita bertaubat. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.